أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 11, baris yang ketiga daripada bawah. Surat 11 baris yang ketiga daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan seperti menyalahi janji, yang adalah ia menyalahi janji salah satu daripada segala alamat, segala tanda munafik. Dan seperti menyalahi janji, ni ataf pada kata seperti berdusta. Yang terdahulunya hendaklah mensyukuri nikmat lidah, yang mana lidah adalah anggota yang Tuhan jadikan besar manfaat, sama ada manfaat dunia ataupun manfaat akhirat. Maka wajiblah kita mensyukuri nikmat lidah dengan bahawa kita memelihara lidah daripada berkata-kata yang dilarang. Itu mensyukuri nikmat lidah dengan bahawa kita memelihara lidah kita daripada berkata-kata yang dilarang. Contoh berkata-kata yang dilarang seperti berdusta, itu yang pertama. Dan seperti mengumpat, itu yang kedua. Dan seperti menyalahi janji, seperti menyalahi janji. Ini pun di antara maksiat lidah, perkara yang dilarang daripada lidah. Di antaranya menyalahi janji, yang mana kita berjanji ni mari daripada perkataan lah. Kita berjanji begitu begini tu. Jadi kita berjanji molek dah, kemudian kita menyalahi janji. Ini di antara berkata-kata yang dilarang, yang adalah ia menyalahi janji ni. Yang mana menyalahi janji ni, pada masa dia berjanji itu memang kosak niat di hatinya janji saja je. Janji saja je. Adapun kalau berjanji niat kosak di hatinya memang janji itu akan ditunaikan, tiba-tiba tak dapat nak dielokkan, keuzuran yang tak dapat dielokkan, tak dapat kita nak menunaikan janji. Tak masuk sini ni. Ning ni dia berjanji itu memang kalau kita kata kok janji saja je. Dia janji saja je. Jadi kok luar ni memang okey, comel. Janji okey, tunggulah saya mari. Kok luar nampak molek je. Tiba-tiba kosak azam di sebenarnya tak ada. Dia tu daripada awal dah. Ada pun janji molek-molek, tiba-tiba kita nak mari tu ada alah aksiden ke apa ke, ada gendala apa ke, contohnya lah. Tu tak masuk sini. Ni dia memang daripada awal-awal dia berjanji, memang dijanji saja je. Janji saja, bukan dia nak menunaikan janji.
Yang adalah ia menyalahi janji ni kita panggil mungkir janji. Tahu? Menyalahi janji ni kalau bahasa kita kok mungkir janji. Menyalahi janji cakap kita tak ada dah. Menyalahi janji. Dia ni menyalahi janji semua ada dah. Mungkir janji ada. Standard kitanya. Mungkir janji. Memungkiri janji. Yang adalah ia menyalahi janji itu salah satu daripada segala alamat munafik, segala tanda munafik. Munafik di sini malah kena letak molek lah. Munafik di sini ni bukan munafik i'tiqadi. Munafik i'tiqadi itu kafir. Ini dia panggil nifaqul amal dia panggil. Dia panggil munafik amali dia panggil. Perangai peseng nifak ni dia asal nifak lughah ni menzahirkan barang yang menyalahi hak sebenar. Orang panggil kalau kita kata kat nifak ni berpura-pura. Jadi hak zahir dengan hak dalam tu tak sama. Orang berpura-pura macam mana? Zahirnya baik tapi sebenarnya jahat. Tu panggil berpura-pura. Ada. Dia buat berpura-pura baik. Tu. Itu asal lughah bahasa nifak adalah kalau kita kata kat berpura-pura. Berpura-pura. Kalau nifak i'tiqadi pegangan tu dia berpura-pura Islam tetapi dia menyembunyikan kekufuran. Tu. Ni berpura-pura perangai ni perangai. Cakap manis-manis cakap. Tapi sebenarnya cakap tu bohong. Janji sedap sangat. Sebenarnya dia janji saja je. Tengok. Berpura-pura lah tu. Apabila contohnya diserah tugas supaya ditunaikan. Okey. Tapi sebenarnya dia tak mau tunai pun. Tugas yang diamanahkan tu dikira nak khianat je. Maknanya kenapa kita serah tugas amanah pada dia? Sebab kita tengok dianya juru baik. Kena dia berpura-pura. Sebenarnya dalam dia tak gitu. Bila kita serah amanah tugas pada dia, contohnya amanah tugas pula cara hal duit misalnya lah. Cara hal duit. Okey. Tapi dalam dia ni peluang dah ni. Peluang dah ni. Tapi kalau cakap keluar tu okey je. Apa ni? Nifak berpura-pura. Tapi ini nifak amali. Adapun innal munafiqina fid dalkil asfali minan nar tu sesungguhnya orang munafik neraka lapis paling bawah sekali. Neraka hawiyah. 7 lapis neraka, hak paling bawah sekali neraka hawiyah. Hak kafir semua berhala, kafir Yahudi, kafir Nasara. Tu belah atas neraka tu. Hak ni duduk belah bawah sekali. Yang mana 6 lapis neraka kita maklum kekal. Neraka lapis paling atas sekali neraka Jahannam, tempat keseksaan orang mukmin yang derhaka, yang mana akhir sekali neraka tu akan kosong, yang akan dikharabkan, diruntuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 6 neraka lapis bawah tu semuanya kekal selama-lamanya. Sebab apa 6 lapis ni kafir belaka. Jadi orang munafik i'tiqadi kafir, tapi kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sisi hukum dunia Islam. Itu di sisi hukum dunia. Sebab itulah Abdullah bin Ubay dia mati, jenazahnya diuruskan sebagaimana orang Islam yang lain, bahkan dikapankan dengan jubah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tak solat lah, kita maklum. Nabi pun nak solat
turun ayat Nabi dilarang solat. Tapi kenapa dikapankan, disolatkan? Sebab hukum zahirnya adalah orang Islam. Ni kena faham antara Islam, satu lagi iman. Ihsan tu bahagian ketiga. Kita kena faham molek antara Islam dan iman. Orang Islam tidak semestinya beriman. Orang yang beriman ada yang tidak Islam. Cuma apabila diitlaqkan, disebut orang Islam, malah orang Islam ada dua. Islam yang beriman satu, Islam yang tidak beriman munafik satu. Tapi kita tak sebut Islam yang beriman ataupun Islam yang tidak beriman. Kita hanya sebut orang Islam. Itlaq dia panggil, tak kait dengan beriman ataupun tidak beriman. Itlaq je. Orang Islam, yakni orang Islam yang beriman. Dia gitu je. Bila tak kait, orang Islam, yakni orang Islam yang beriman. Tapi orang Islam tak semestinya beriman. Contoh orang munafik. Orang beriman ada yang tidak Islam. Ini contohlah. Orang yang masuk Islam apabila cukup umur dia 18, dia pun masuk Islam. Sebab Islam ni hukum zahir, yang mana syahadah tu syahadah secara zahir. Syahadah secara zahir. Secara zahir dia ada apa orang ramai. Sebab ni hukum zahir, hukum atas dunia. Lepas dia syahadah, dia pun ceritalah pengalaman dia, keadaan dia, kedudukan dia. Dia kata dia mengucap sekarang, tapi sebenarnya dia sudah yakin kepada agama Islam ni lama dah. Tapi kenapa tidak asyhadu? Kerana adalah beberapa halangan, beberapa kekangan yang dia tak mampu nak hadapi, maka dia tidak asyhadu. Tapi keyakinan dia pada agama ni lama dah. Dia percaya kepada Allah, dia percaya kepada Rasul, dia percaya kepada hari akhirat. Contohnya dia membaca, dia bertanya, dia belajar contohnya, maka dia percaya. Tapi dia tidak mengucap. Maknanya dia beriman dah walaupun dia belum mengucap. Cuma kalau dia, itu dia ceritalah baru kita tahu. Maknanya sebelum tu kita tak hukum dia sebagai orang Islam, sebab tidak asyhadu. Mana kalau dia mati sebelum tu, kalau dia matilah, ni tak matilah ni sebab dia masuk Islam. Kemudian kalau dia mati, orang kafir. Orang kafir hukum atas dunia. Di sisi Allah, dianya adalah orang yang beriman, ahli syurga. Tapi orang kafir lah zahirnya. Jenazahnya jenazah orang kafir lah. Orang kafir yang uruskan jenazah. Ini dia panggil orang kafir hukum atas dunia. Tapi di sisi Allah dia ada di kalangan orang yang beriman. Sebab dia kata dia beriman lama dah. Tapi orang ni kita tahu ni, orang ni tak mati ni. Akhirnya dia menzahirkan dia Islam. Ini antara Islam dengan iman. Jadi munafik ni orang Islam. Bukan munafik pada masa Nabi SAW solat di belakang Nabi, masuk majlis ilmu Nabi SAW, nak berperang sanggup mula-mula lagi. Sanggup mula-mula lagi. Lepas tu dia khianat kemudian tu, cerita kemudian pula. Mana dia bersama dengan Nabi SAW. Tapi beriman ke tidak? Tidak beriman. Kenapa dia menzahirkan dia turut Nabi? Kalau tidak menzahirkan turut Nabi, orang Madinah semuanya ikut Nabi. Kalau dia tidak menzahirkan ikut Nabi, di mana dia nak duduk? Adapun di Mekah tak timbul munafik. Sebab di Mekah orang kafir yang menguasai, tidak perlu berpura-pura. Orang kafir Quraisy yang menguasai, maka orang kafir tak perlu berpura-pura. Adapun di Madinah, Nabi menguasai. Orang Madinah masuk Islam belaka. Maka hak tak beriman pun terpaksalah berpura-pura. Ini timbul orang munafik ketika di Madinah. Jadi kalau orang tu tidak beriman,
walaupun solat belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sedikit pun manfaat. Samalah kita ni setakat ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya setakat semayang di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan solat berjemaah di belakang berimamkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. Hanya setakat solat di masjid Nabi. Kalaulah hidup bersama dengan Nabi, kalaulah berjemaah di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak beriman, tak ada nilai apa-apa pun. Sama telah kita setakat pergi Mekah, tapi bab iman, bab akidah tidak dipedulikan, habis duit je. Gitu je lah. Pergi Madinah sekejap je. Ini orang hidup mati di Madinah. Ada hidup mati di Madinah, hidup dengan Nabi, berjemaah dengan Nabi, masuk majlis ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi imamnya tidak ada, tak ada guna, tak ada faedah. Dia gitu. Itu orang kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ni dak ni. Ni hak menyalahi janji ni, hak ni bukan munafik i'tiqadi, ini munafik amali, perangai orang yang berpura-pura, dia menzahirkan sesuatu perkara yang mana di dalamnya adalah menyalahi. Panggil berpura-pura lah. Berpura-pura Islam, menyembunyikan kekufuran. Itu hak munafik i'tiqadi. Ni munafik amali dia panggil. Nifaq fil amal dia panggil. Munafik amali. Mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiki salas, iza haddatha kazaba, iza haddatha kazaba. Warna hak putih, kazaba ke kaziba? Kaziba, anak kazaba. Kazaba ya kazibu, kizban. Kazaba, bukan kaziba. Iza haddasa kazaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tumina khana. Tengok di bawah tu, nombor 2 tu. Rawahu Syaikhan, hadis riwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Artinya, tanda munafik itu 3. Tanda munafik itu 3. Ada 3 tanda munafik. Tanda orang yang berpura-pura. Tanda orang yang berpura-pura. 3. Mana? Apabila bercerita ia, nescaya berdusta ia, dan apabila menjanjikan ia akan kebaikan. Bila menjanjikan ia akan kebaikan. Hadisnya wa iza wa'ada, diterjemah apabila menjanji akan kebaikan. Dia kalau janji jahat, bukan wa'ada, aw'ada, itu janji jahat. Ini janji akan kebaikan. Nescaya menyalahi ia akan janjinya. Dan apabila dipercayai akan dia, maknanya diharap akan dia, nescaya khianah ia. Artinya arti khianah, tiada menunaikan ia akan barang yang dipercayai ia padanya itu. Jadi tanda munafik ni 3. Maknanya ada salah satu daripada 3 tanda ni, orang ni orang munafik amali. Tapi kalau ada 2 daripada 3, hak berat laginya ada ketiga-tiga, tu paruklah. Tapi jangan pergi kepada munafik i'tiqadi. Kadang-kadang pernah juga dengar, tanda munafik 3. Mana kalau ada satu daripada 3 ni, tak kekal ngaka lagi, dia kata tak masuk ngaka lapis paling bawah lagi. Tapi kalau ada ketiga-tiga ni,
Maka hak tu munafik, hak neraka lapis paling bawah. Kenapa? Kalau ada ketiga-tiga ni kafirlah dianya. Sebab bukan neraka lapis paling bawah, 6 neraka lapis bawah ni kafir belaka. Hak tempat keseksaan orang mukmin neraka lapis atas, neraka Jahannam. Hak 6 lapis bawah tu kafir belaka. Hak ni hak bawah sekali ni. Bawah daripada Fir'aun lagi. Bawah daripada Abu Jahal laginya. Bawah daripada Namrud laginya. Nak cerita ke apa lagi? Hak jahat-jahat ada learning tu. Bawah daripada tu lagi. Hak nak jahat-jahat learning. Trump ke apa? Trump ke tau? Terang lepas tu Putin ke apa lagi? Hak ni lah bawah lagi. Ni bawah lagi. Tiba-tiba cakapnya dusta. Janjinya tidak ditunaikan, amanahnya dikhianati, maka neraka lapis paling bawah. Kafir ke? Bila ada ketiga-tiga tu, mana? Jangan nak bawa gitu. Jangan nak bawa gitu. Melainkan ada setengah pandang kalau dia i'tikad halal tu cerita lain lah. Ni tak ni. Ini bukan munafik i'tiqadi, ini munafik amali. Maknanya neraka lah kalau Tuhan tidak ampuni. Neraka. Dah cakap bohong haram. Maka kalau Tuhan tidak ampuni, neraka, berdosa. Tapi bukan neraka lapis paling bawah sekali. Jadi pertamanya apabila bercerita, mana bercerita, bercakap, beroyak, ia nescaya berdusta ia. Berdusta ia. Maknanya hak dicerita tu menyalahi apa yang berlaku. Tidak mutabaqatul khabar lil waqi'. Tidak bertepatan cerita dengan perkara yang sebenar. Itu dia panggil dusta. Jadi dia cerita tu tak betul jadi ceritanya. Dia cerita tu dusta, bohong. Itu satu. Yang keduanya, dan apabila menjanjikan ia akan kebaikan, dia janji kebaikan, nescaya menyalahi ia akan janjinya. Ini wa'adah ni janji kebaikan. Kalau janji kejahatan, wa'adah janji kejahatan, kita janji malam ni ngegu kita, kawan kita nak pergi curi. Tu wajib mungkiri tu. Jangan pula Allah berdosa mencuri tapi tak nak orang ni janji dah. Tak boleh lah muka janji, tak boleh muka janji kamu munafik kan. Ni janji kebaikan, ni janji benda baik, bukan janji kejahatan. Tu wajib kena mungkiri tu. Tu tak boleh tunaikan janji hak derhaka tu. Hak ni janji kebaikan, nescaya menyalahi ia akan janji, mungkir janji. Dan apabila dipercayai akan dia, orang harap, orang percaya, nescaya khianah ia. Artinya erti khianah, tiada menunaikan ia akan barang yang dipercayai padanya itu. Ni. Kita hak paling besar lah 3 perkara nak kena jaga ni dalam keluarga kita lah. Hak diri kita keluarga. Dalam keluarga jangan ada cakap bohong. Kemudian kita berjanji apa-apa, jangan kita ini tidak tunaikan. Dia janji ni banyak janji kalau dalam keluarga. Sebelum berkahwin kita berjanji, lepas berkahwin kita berjanji. Kita berjanji akan jaga molek-molek. Tunaikan janji. Kemudian apabila orang percaya kepada kita, yang jadi boleh nikah ni kerana orang percaya, orang harap kita nampak baik ni. Maka mak ayah perempuan ni pun amanah kan kepada kita. Kita memang janji tetap dah. Kemudian apabila orang serah amanah, sebab apa ni amanah besar ni, nak bina keluarga ni amanah besar, kena tunaikan molek. Yang kita nampak jauh sangat, hak kita sendiri.
Kita dalam keluarga ada cakap bohong ke tak? Kita dalam keluarga ada tak kita janji kita tidak tunaikan? Jangan. Kadang-kadang kita janji dengan anak kita main je, kawan tu percayalah. Tiba-tiba tidak tunaikan. Dah ayah janji, ayah janji saja je. Ni. Mana tu? Satu lagi amanah kita. Isteri amanah besar kepada suami. Anak amanah besar kepada ibu dan bapa. Kita tunai dah amanah kita molek. Kita khianat ke tidak? Hak ni hak dalam keluarga. Hak lebih besar lagi. Hak lebih besar lagi. Hak lebih besar ni hak masyarakat, hak ummah. Hak tu besar lagi tu. Kadang-kadang kita ni berjanji macam-macam. Kita nak dapat kedudukan, kadang-kadang cakap khabar pun berdusta. Ni berdusta semata-mata ni bukan fitnah akan orang lain. Oh, kalau penuh dengan fitnah, tu tak ada benda lah tunya. Kalau jenis fitnah ni orang kata, dia panggil apa? Orang yang kalis neraka. orang pakai ayat tu lalu. Orang yang sentiasa fitnah ni dia kata orang ni kalis neraka. Apa nak kalis neraka? Tak lu tau. Tak lu kot ni. Kebal tak kali tu. Kalis peluru. Maknanya kebal lah. Peluru tak masuk. Ni kalis neraka. Ni cakap bohong ni bukan fitnah. Cakap bohong ni pun berat dah. Kalau fitnah, tu habis cerita lah tu. Kemudian janjinya macam-macam. Tunai ke tidak? Kita dalam keluarga pun cukup dah. Ni untuk orang ramai ni pula. Jangan buat mudah-mudah. Cakap tak betul, janji bagai-bagai, tunainya tidak. Kemudian apabila orang pun percaya ke kita, orang pun harap ke kita, orang sanggup korbankan apa-apa untuk kita, sampai masa orang serah tugas, tiba-tiba kita khianat pula. Mani-mani je, senyum-senyum je, bagai-bagai hello. Ini atas dunia. Atas dunia. Apa? Lidah tidak bertulang. Atas dunia boleh hello macam-macam. Sebab itulah di hari akhirat, lidah akan dicop, dipetri. Nak ceritanya lidah ni macam-macam. Walah tak payah petri lidah. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim tu. Tak payah Tuhan nak petri lidah. Tuhan jadikan lidah bercakap benar. Tengok. Tangan Tuhan boleh buat jadi cakap. Kaki Tuhan boleh buat jadi cakap. Takkan lidah Tuhan tak boleh nak buat jadi cakap benar. Tangan kaki tau ayat tu tau. Tangan kaki yang akan naik saksi. Kan gitu. Jadi tangan kaki memanglah dari segi hukum adatnya mustahil. Tangan kaki bercakap ni dari segi hukum adatnya mustahil. Dari segi akal boleh terima, Tuhan boleh buat benda gitu. Adatnya mustahil. Tapi apabila Quran cerita, maka wajib kita beriman. Sebab Quran yang cerita. Mustahil adat. Mustahil adat. Maknanya tangan kaki Tuhan boleh buat cakap, takkan lidah Tuhan tak boleh buat biar dia cakap benar. Tak nak buat, tak boleh buat. Hak tak boleh cakap. Tangan kaki hak tak boleh cakap, Tuhan buat boleh cakap. Tiba-tiba lidah ni Tuhan tutup. Apa Tuhan tak boleh buat lidah cakap benar? Boleh. Ni alamat nak ceritanya lidah ni. Sebab itulah orang yang terakhir masuk syurga, selepas dikeluarkan daripada neraka Jahannam. Apabila ditanya nak syurga luah mana, dia tanya pula, ada lagi ke yang dia? Ni lidah.
Ada lagi kegiang dia macam Tuhan ni nyanyi ke dia lah, tak ada dah dia ngelas sekali. Ni lidah. Lidah. Sebab itulah atas dunia ni boleh eloh macam-macam eloh. Tapi kalau kita berjanji macam-macam, orang percaya kepada kita, orang ni pula nak suruh tugas pada kita ni, orang sanggup habis duit, habis masa, habis tenaga. Kita dapat ni kepercayaan orang ramai, diberi tugas, diberi amanah, tiba-tiba khianat mudah-mudah sahaja. Ni tunggulah. Sebab apa? Hak ramai. Kita janji ramai orang percaya kita, ramai orang. Kita khianat ni bukan seorang, ramai orang kita khianat. Ni kalau orang ada akhirat lah. Kalau setakat dunia sahaja mati senyap, tak apalah. Dunia sahaja mati senyap, tak apa. Kalau kita percaya hari akhirat, kita ingat baiklah. Panggil apa ni? Perangai orang jahat. Perangai orang yang berpura-pura. Perangai orang jahat, perangai orang berpura-pura. Orang ni semua orang fasik belaka ni. Cakap bohong. Cakap bohong pula kalaulah menyusahkan orang, menyakiti orang, terdahulu dah haram dosa besar. Cakap bohong yang tidak menyakiti, cakap nak buat bunyi sedar. Kita masa muda-muda begitu cerita. Dok-doknya adalah sikit yang betulnya. Tambah bunga itulah. Biar jadi dengar, oh hebat. Tapi tak ada lah kata menyakiti orang, dosa kecil. Tapi kalau bohong yang menyakiti orang, menyusahkan orang, haram dosa besar. Sekali bohong je fasik dah. Kita mungkir janji molek-molek, mudah je kita mungkir. Belaka. Tapi kalau pergi tak ada semua, mudah je. Ni. Itu pun sama tu orang fasik. Orang fasik ni, kita nak berkawan dengan dia pun makruh, berimamkan dia pun makruh, makan sembelihan dia pun makruh. Ni. Makan sembelihan dia pun makruh apa? Ini orang fasik je. Orang rosak agama, orang yang melakukan dosa besar walaupun hanya sekali. Lepas tu apabila dipercayai, dia khianat pula. Orang ni Allah sakit hatinya lah, dia khianat. Lepas tu macam-macam pula dibuat. Khianat dah. Ni nak duduk mana seumpama ni? Terkadang orang yang seumpama ni dok nanti akhirat lah. Atas dunia pun cukup dah kadang-kadang. Apa panggil apa? Bahan bala panggil. Dah lama dia ni. Janji situ mungkin. Situ khianat, sini khianat. Tak lama. Apa panggil bahan bala lama-lama. Dah. Tak baik. Ada satu pun cukup dah ni. Oh, kalau ada tiga-tiga, cakap dah betul, janji mungkiri, amanah dia khianati, ada ketiga-tiga ni beratlah, satu pun cukup dah. Ni hak besar ni. Tapi jangan lupa kita dalam keluarga, kena jaga pula dalam keluarga kita. Tadilah kita tunaikan janji molek-molek dalam keluarga kita. Amanah kita amanah besar, ibu bapa amanah besar dalam keluarga, kena jaga sikit amanah tu. Kita kena tunaikan tanggungjawab. Tanggungjawab besar kita dalam keluarga mak ayah ni adalah didikan agama tu paling besar sekali. Didikan agama, beri didikan agama yang sempurna. Didikan agama yang sempurna. Didikan agama yang sempurna ni bukan ngaji Quran khatam, bukan. Didikan agama yang sempurna ni ilmu fadha'in secukupnya. Sama ada ilmu pegangan, sama ada ilmu fiqh, sama ada ilmu tasawuf secukupnya. Itu di antara tanggungjawab paling besar kita dalam keluarga. Kita perkara ni kita biasa dengar dah. Kita ibu bapa kena bagi didikan agama yang sempurna kepada anak-anak. Ini tanggungjawab besar kepada kita. Jangan kita khianat.
tanggungjawab yang diamanahkan kepada kita. Ini satu ayat yang masyhur lah. Itu satu ayat pelik. Kita ibu bapa besar tanggungjawab, besar amanah kita dengan Tuhan, dengan bahawa kita kena pastikan kita bagi didikan agama yang secukupnya kepada anak-anak kita. Itu tanggungjawab besar. Jangan kita amanah besar, jangan kita khianat. Ayat biasa, ayat mana? Bukan ayat pelik. Tapi apa makna kita beri didikan agama yang secukupnya kepada anak-anak kita? Didikan agama Islam, iman, ihsan, tauhid, fiqh, tasawuf ni lah. Ini kewajipan ibu bapa sebelum anak kita masuk umur baligh. Terutama sekali ilmu pegangan lah, hak paling besar sekali. Bayangkan anak kita baligh dalam keadaan ilmu pegangan pun tak ada. Akhirnya berpegang dengan akidah yang terpesong. Belajarnya kemudian baru sedar, Allah selama ni akidah saya salah. Macam mana kita sebagai ibu bapa? Anak tu balik, dia berkewajipan sendirilah cari ilmu agama. Anak yang balik, dia berkewajipan sendiri. Tanggungjawab pada diri di sini sebab dia balik, dia kena belajar ilmu agama. Tapi anak kita dalam keadaan seumpama tu berpunca daripada mana? Berpunca daripada kita ibu bapa yang tidak menunaikan ini amanah, tanggungjawab besar kepada kita tu. Ni nak ke sini ni. Hak tadi kita cerita tu hak ummah, hak masyarakat. Hak tu lagi besar lagi banyak perkara tu. Hak kita sendiri macam mana pula? Tapi kalau besar tu, hak tu lagi parah lah. Di pada masyarakat berhadap dengan semua orang lah. Hak kita duk janji-janji, hak orang beri kepercayaan kepada kita dah cak molek dah ni ki azainya. Kena tak betul hatinya. Hati tak betul, hati tak baik. Tapi yang kita nampak tu saja, hak kita sendiri ni pula. Kalaulah kita tunaikan, ni kita sempurnakan amanah, hak qada kita ni, pahala qada kita dalam keluarga. Kalau kita diberi kepercayaan amanah, hak besar dalam masyarakat ummah, kita tunaikan amanah dengan sempurna, lagi besar pahala. Hak besar lah pahala. Sebab kita tunaikan amanah dalam masyarakat, besar pahala. Sebab kedudukan, pangkat penting dalam agama. Kita ni kasih kepada pangkat itu sifat mazmumah, hubul jah dia panggil. Suka akan kedudukan itu sifat dicela. Tapi kita perlu kedudukan dalam agama. Kalau kita tak ada kedudukan dalam agama, kita nak menyampaikan agama pun tak akan berkesan. Kalau kita ada kedudukan dalam masyarakat, ada kehebatan dalam masyarakat, ada kemuliaan dalam masyarakat, kita nak buat kerja agama pun mudah. Tapi kasih hati pada kedudukan, kasih hati pada kemuliaan, kehebatan, itu dicela pada syarak. Tapi kalau Tuhan kurnia kedudukan, orang percaya pada kita, Tuhan kurnia kemuliaan, kehebatan, kita kena guna molek lah. Sebab kita nak bawa agama perlu belaka tu. Kalau kita orang bawah ni tak ada kedudukan, tak ada kemuliaan, cakap khabar pun orang gitu je kitanya. Mung siapa? Tengok. Cuba kalau ada kedudukan. Sebab tu bila diberi kedudukan, diberi amanah, kalau tunaikan, besar sangat pahala dia. Tapi kalau sebaliknya, cukuplah dia akhirat. Kalau sebaliknya, kita memungkiri janji kepada masyarakat, kita bohong masyarakat, kita memungkiri janji dengan masyarakat, kita khianah pula kepercayaan yang harapan masyarakat, tu cukuplah tu. Cukup di hari akhirat. Kita ingat ke dengan semayang kita, dengan puasa kita pergi Mekah, padang ke? Kalau kita bohong, kita mukiri janji kita, kita khianah kepercayaan, padang.
Tapi kita yang lupalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri ni kita kena jaga percakapan. Jangan bohong. Jangan duk bohong-bohong. Mudah sangat bohong dengan orang. Janji dengan orang. Orang telefon kita on the way. Padahal duduk rumah lagi. Ni pesen nak oleh belakang ni. Anak-anak pun tengok, ayah on the way. On the way apa? Tengah pakai baju. On the way tengah pakai underwear tau. Orang kata. Dia kata on the way padahal tengah pakai underwear. On the way. Apa? Dia mudah-mudah je. Dia janji dengan orang tu. Orang kata tunggu. Lepas tu dia biar dia nak kita dia tunggu. Tengok perangai. Lepas tu dah kadang dia mungkin janji, orang tanya dia bohong pula. Tu kena jaga. Cakap jangan dusta, janji tunaikan. Lepas tu amanah kita yang dipercaya itu kita jaga molek. Kita ibu bapa, amanah kita besar tu. Besar amanah kita dengan keluarga kita sendiri. Kalau kita tidak tunaikan amanah, beratlah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang mana terkadang tersungkur kita di padang mahsyar. Apabila diperhisapkan, diperkirakan balik sama ada amanah kita tunai ke tidak, satu persatu banyak yang tersangkut, tersungkur di padang mahsyar. Ini hak kita takut disungkur di padang mahsyar, akhirnya akan masuk neraka. Sebab munafik amali ni jikalau tidak diampuni oleh Allah, balasannya adalah neraka, iaitu neraka Jahannam. Tempat keseksaan kepada orang mukmin yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti berbantah-bantah dan berkata-kata pada barang yang tiada memberi faedah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma 'allimna ilma aqdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna rizqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.